Ini sebelah saya. Kami pelajar SMK Pemanjang 3. Bye! Hai, nama saya Mama Sarah Dora Panjang. Saya berumur 15 tahun. Pendapat saya lah pada sekolah ni daripada Form 1, apa yang saya lihat tentang kepimpinan, mereka saya nampak SLB semakin menonjolkan dan memberi komitmen pada sekolah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil anbiya'i wal mursalin
وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera kepada semua yang sudi bersiaran bersama kami pada petang ini 5 hari bulan Ogos 2021 bersamaan 26 Zulhijjah 1442. Terlebih dahulu, marilah sama-sama kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin dan inayahnya kita semua dapat terus berkongsi ilmu menerusi platform secara maya YouTube SIP Plus Negeri Johor. Hadirin yang dirahmati dan dihormati sekalian. Bagi menambah keberkatan majlis perkongsian ilmu pada petang ini, mari sama-sama kita menadah tangan, mengaminkan doa yang akan dipimpin oleh Sahibul Fadilah Ustaz Haji Sanusi bin Haji Rahim, Guru Besar Sekolah Rendah Agama Bersepadu Serap Muar. Majlis dengan segala hormatnya menjemput dan mempersilakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi samii'in 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut والنجاة من النار وعفوا عند الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Bunga melur cantik tersemat, dipetik gadis di tepi titi, doa dibaca memohon rahmat. Moga majlis sentiasa diberkati. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada Ustaz Haji Sanusi bin Haji Rahim. Hadirin yang dirahmati dan dihormati sekalian. Situasi pandemik COVID-19 di seluruh negara bahkan dunia telah memberi impak besar kepada semua sektor di dunia, tidak terkecuali dalam bidang pendidikan. Ramai berpendapat pelajar pasti akan ketinggalan dan tidak dapat meneruskan pembelajaran seperti norma biasa. Oleh itu, pelbagai pihak membantu bagi memastikan pendidikan terus dapat dijalankan seperti kelazimannya. Program yang kita jalankan ini semata-mata untuk memberi peluang dan ruang yang cukup kepada guru-guru bagi memastikan pembelajaran di dalam bilik darjah dapat dijalankan seperti biasa.
PDPR bukan terbatas kepada proses pembelajaran antara guru dan murid semata-mata, tetapi adalah satu proses yang berlaku secara holistik, melibatkan semua pihak yang berkepentingan. Pengetua, guru besar, pegawai-pegawai di PPD, di GPN, di kementerian, ibu bapa dan komuniti. Semuanya mempunyai peranan dan sumbangan dalam memastikan PDPR dapat dilakukan dengan berkesan. SIP Plus Johor dan Jabatan Pendidikan Negeri Johor serta rakan strategik Bank Muamalat mengambilkan siri perkongsian amalan terbaik untuk memberi peluang dan mengenengahkan amalan terbaik dalam pengurusan PDPR yang dilaksanakan oleh kepimpinan PGB di sekolah. Adalah diharapkan amalan terbaik yang dikongsikan ini dapat membantu pengurusan sekolah, membantu guru-guru, membantu pelajar-pelajar mendapat manfaat sepenuhnya dalam suasana pembelajaran norma baru. Matlamat utama program ini dijalankan ialah untuk menyebarluaskan amalan dan pendekatan yang digunakan oleh kepimpinan sekolah dalam pengurusan PDPC dan PDPR era baru kepada seluruh komuniti pendidikan di Johor khususnya dan Malaysia aman, agar dapat dijadikan sebagai rujukan dan dijadikan sebagai panduan. Dalam suasana buka ini, sokongan dan kerjasama antara pihak sekolah, ibu bapa, komuniti, GO dan NGO sangat diharapkan bagi menjayakan semua program ke arah kemenjadian murid dan sekolah berkualiti. Alhamdulillah, bersama-sama kita pada petang ini, dua individu yang telah berjaya membuktikan kejayaan, telah berjaya mengekalkan kecemerlangan dalam mengurus PDPR era pandemik. Beliau ialah Puan Norsani binti Basar dan Haji Solihin bin Muhammad Soleh. Untuk slot pertama ini, saya akan tampilkan Puan Norsani binti Basar. Apa khabar Puan? Alhamdulillah, apa khabar? Alhamdulillah, sihat? Alhamdulillah, saya sihat. Dah ready? Dah siap? InsyaAllah. Alhamdulillah. Norsani binti Basar berasal dari Batu Pahat, Johor. Lahir 4 Disember 1969. Hobi berkebun, berenang dan bermain golf. Berkelulusan ijazah perakaunan dari Universiti Pertanian Malaysia, menyambung pengajian KPLI di Maktab Perguruan Persekutuan Pulau Pinang, memulakan kerjaya di Sekolah Menengah Teknik Port Dickson Negeri Sembilan. Bertukar ke Johor sebagai guru akademik biasa ke SMK Pasir Gudang. Pernah berkhidmat sebagai JKMP Teknik dan Vocational dan penolong kanan petang di SMK Nusa Damai. Kemudian bertukar ke SMK Pasir Gudang 3 dengan memegang jawatan sebagai guru penolong kanan petang, GPK Co-Curriculum, GPK HEM di bawah sekolah yang sama. Mula dilantik sebagai pengetua pada 1 Januari 2019 di SMK Permas Jaya 3. Telah dianugerahkan pengetua cemerlang pada tahun 2020 dalam meneraju SMK Permas Jaya 3. Mewakili negara sebagai pembentang dalam APEC School Leadership Program pada Julai 2021 di Seoul, Korea. Antara anugerah yang beliau terima sepanjang perkhidmatan. Yang pertama sekali, mewakili Malaysia dalam APEC School Leadership Program sebagai pembentang, anugerah pengetua cemerlang DG54, 2019 pencapaian pengurusan sekolah cemerlang PPD Pasir Gudang, 2018 dan 2016 anugerah perkhidmatan cemerlang KPM dan 2005 anugerah perkhidmatan KPM.
Indah berbalam si awan petang, berarak di celah pohon ara. Pemanis kalam selamat datang, awal bismillah pembuka bicara. Majlis dengan ini, dengan segala hormatnya menjemput dan mempersilakan Wan Norsani binti Basar untuk membentangkan amalan terbaik Sekolah Permas Jaya 3. Dipersilakan Puan. Terima kasih Tuan Moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbahagia Tuan Moderator Ustaz Ahmad bin Awang, School Improvement Partner plus PPD Batu Pahat, Barisan School Improvement Partner plus rakan-rakan pengetua, guru besar, tuan-tuan yang berada di talian sekarang ini. Terlebih dahulu saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada J-Leads SPS JN Johor, J Prisma SI Partners Plus Johor dan Bank Muamalat sebagai rakan strategik hari ini kerana memberi saya peluang dan ruang di persada ini untuk berkongsi pengalaman. Baiklah, kita mulakan dengan slide yang pertama saya. Terlebih dahulu, izinkan saya memperkenalkan SMK Permas Jaya 3 iaitu sekolah pertama saya sebagai peneraju mulai 1 Januari 2019. Sekolah ni kecil saja, ya, grade B, mula diletakkan di bawah program PROPEX ataupun program pelonjakan kepimpinan sekolah kohort 2017 di bawah bimbingan IAB Genting Highlands dan SIP kerana pencapaian akademiknya yang perlu dibimbing. Namun begitu, program PROPEX ini telah tamat diverifikasi oleh Jemaah Nazir pada tahun ini juga pada April 2021. Okey, seterusnya ialah apa yang akan saya paparkan di sini adalah sebenarnya rakan-rakan biasa-biasa sahaja kerana saya rasa ini merupakan kerja buat saya. Menggunakan semaksimum mungkin apa yang ada dengan harapan dapat memudahkan semua warga sekolah. Make it simple, simple make easy sebagai cabaran mendepani PDPR, Magic Envelope dan OTD. Okey. Seterusnya, terima kasih kepada Tuan Moderator kerana memperkenalkan saya. Sebenarnya banyak lagi yang perlu saya belajar. Namun sekiranya bermanfaat dari perkongsian ini, silakanlah Tuan tuan-tuan untuk menggunakannya. Okey. Seterusnya ialah ini merupakan 3 orang peneraju utama yang sama-sama bergerak berpimpin tangan membangunkan sekolah mulai 2019. Sangat komited dengan tugas seolah-olah tahun hadapan bukan tarikh persaraan mereka bertiga. Jadi dalam kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih cikgu atas kebersamaan cikgu. Okey, seterusnya. Berikut merupakan landscape sekolah sehingga Julai 2021. Bilangan guru kami seramai 47 orang dan bilangan murid seramai 500 orang di mana Melayu dan Cina mempunyai peratusan lebih kurang sama dengan status sosioekonomi B40 adalah seramai 70%, ya. Jadi tuan-tuan dah dapat gambaran bagaimana situasi sekolah saya ini. Seterusnya, apabila saya melangkah ke SMK Permas Jaya 3 pada tahun 2019, berasaskan analisis persekitaran semasa, tindakan pertama saya ialah membuat penjajaran semula perancangan strategi sekolah yang sedia ada dan disesuaikan semula dengan pemetaan 3 tahun program PROPEX yang sedang berjalan dengan mensasarkan berlakunya peningkatan dari segi kuantiti dan kualiti pada pencapaian yang lebih baik dari semua aspek terutamanya pentadbiran. Begitu juga bagi memastikan kelangsungan untuk tahun ini 2021 sehingga 2023, perancangan strategi ini masih diguna pakai tetapi beberapa elemen penambahbaikan perlu disesuaikan dari masa ke semasa. Okey, seterusnya. Berikut merupakan prestasi sekolah yang menunjukkan pencapaian akademik dari segi grade purata sekolah, layak mendapat sijil dan peratus kehadiran adalah pada tahap yang kurang memuaskan. Namun mulai tahun 2019 pada garis merah tersebut, kami mula bergerak melakukan beberapa intervensi termasuklah antaranya intervensi kehadiran, intervensi dari segi akademik dan
dapat ditingkatkan dari 83.57% ke 91.37% dari segi kehadiran. Namun begitu tuan-tuan dan puan-puan, kami masih belum berjaya meningkatkan dari segi pencapaian akademik pada 2019. Sehinggalah pada tahun 2020 dengan pelbagai cabaran kami mendapat satu penanda arasan yang baru, iaitu berlakunya GPS lebih baik, iaitu 5.51 dan layak mendapat sijil 82.80%. Sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita lihat cabaran mendepani PDPR bermula pada tahun 2019 memang sangat-sangat menguji. Apatah lagi dengan sejarah silam sekolah. Maka seterusnya, berdasarkan kepada hasil pemerhatian dan pengumpulan data dari unit bimbingan dan kaunseling, guru dan ibu bapa, kami mendapati isu sebenar sekolah kami pada waktu itu ialah penyertaan murid semasa PDPR sangat rendah. Jadi pihak pentadbir mula terfikir sesuatu perkara, bagaimana agaknya guru-guru kita ni menyantuni ibu bapa dan murid semasa PDPR. Yang keduanya, bagaimana mereka cuba mengesan murid. Kaedah pentaksirannya. Bagaimana pula keyakinan ibu bapa pada waktu tersebut. Dan yang seterusnya ialah bagaimana pula tahap capaian internet guru dan juga murid. Itu persoalan sebenarnya dalam minda kami. Okey, seterusnya. Jika tuan-puan lihat kehadiran murid kami semasa PKP 2 sehinggalah PKP 4 pada tahun 2019 memang di bawah 40% secara purata. Okey. Seterusnya ialah analisis data. Analisis data yang dikumpul oleh kaunselor dan unit HEM menunjukkan pelbagai isu yang lebih kurang sama dengan sekolah yang lain, masalah gadget, data dan sebagainya. Okey, seterusnya. Maka untuk menganalisis dengan lebih jelas lagi punca dan masalah mengapa penyertaan murid dalam PDPR rendah, kami menggunakan rajah tulang ikan. Sebahagian besar sebabnya kami lihat sama saja dengan rakan-rakan sekolah lain. Namun begitu saya lebih suka melihat kepada manajemen yang berwarna kuning itu, iaitu kemahiran mengurus. Kerana sewaktu PDPR inilah satu-satunya faktor dalaman yang boleh kita upayakan oleh pemimpin sekolah di bawah kawalan pengetua. Jadi saya merujuk semula kepada keupayaan sekolah waktu itu, latar belakang murid dan juga berbalik kepada yang asas. Kerana yang asas ini mudah, simple dan senang difahami oleh semua peringkat. Seterusnya, kerana itulah kami bermula dengan satu sampul surat yang disebut sebagai magic envelope. Satu sampul surat ni mengandungi satu set soalan lengkap semua subjek untuk diberikan kepada setiap murid. Dioperasikan sama sebagaimana peperiksaan, tapi disebut sebagai pra-peperiksaan sebelum bersemuka. Seterusnya, objektif umum. Objektif umum kenapa magic envelope itu. Yang pertama, kami mengharapkan dapat menjejak 100% murid dengan maklumat terkini tanpa cicik. Yang pertama. Yang keduanya, meningkatkan keberkesanan, pemantauan, pelaporan dan penilaian. Yang ketiga, untuk meningkatkan keyakinan ibu bapa bahawa wujudnya magic envelope ini. Dan yang keempat ialah pengurusan pentadbiran data yang lebih sistematik supaya satu pelantar database sekolah dapat disediakan. Okey, seterusnya, apa yang kami harapkan sebenarnya lebih daripada itu, iaitu sesuatu yang lebih berkesan kepada motivasi murid dan paling penting mengharapkan tingkatan murid dalam PDPR. Okey, seterusnya kami bermula dengan pelan tindakan tahun 2019. Next slide. Yang dijajarkan dengan membentuk ahli jawatan kuasa yang diterjemahkan melalui pelan pengurusan program sekolah yang juga merupakan alat kawalan sekolah kami. Setiap pegawai bertanggungjawab boleh memahami tentang tanggungjawab masing-masing dalam time frame yang telah dipersetujui sehingga Januari 2021.
Pelaksanaan plan, do, check and action ini mengikut fasa-fasa tertentu sehinggalah akhir pelaksanaan program. Okay, seterusnya, dalam proses plan, do, check and action bukan sahaja berlaku pada awal atau pada satu peringkat sahaja, tetapi setiap fasa tempoh pelaksanaan. Setiap unit mesti bergerak senada supaya berlakunya connecting the dots itu. Sekiranya berlaku connecting the dots itu, maka miscommunication tidak akan berlaku. Miscommunication tidak akan berlaku, seterusnya akan mengelakkan konflik. Okey, seterusnya kita melihat beberapa rakaman aktiviti semasa program Magic Envelope di mana peranan kaunselor ni amat penting untuk berusaha menggunakan pelbagai media mempromosi, memotivasikan murid dan ibu bapa bahawa wujudnya kepentingan Magic Envelope ini. Okay. Seterusnya ialah aktiviti rakaman beberapa agihan dan pemulangan di stesen, iaitu di sekolah, pusat, komuniti. Ada juga yang special delivery sebenarnya. Dan semasa ini jugalah kami mengambil peluang menghantar bantuan prihatin dan memberi penghargaan murid kepada yang aktif PDPR. Okey, seterusnya. Merupakan carta alih pelaksanaan bermula daripada mengenal pasti isu sehinggalah tarikh akhir. Ia nampak mudah tapi perlukan ketelitian sebenarnya dalam penyusunan kerana ia melibatkan semua warga sekolah dan juga pihak komuniti tuan-tuan. Dan sebagai output, lihat yang merah tu sebagai outputnya, kami dapat menghantar 100% sampul surat tersebut kepada setiap murid kami. Namun begitu dari segi pemulangannya kami mendapati hanya 80% saja pada waktu tersebut, manakala 20% lagi itu ialah dari murid tingkatan 5 kebanyakannya yang mengaku tak tahu nak buat cikgu, bekerja, kami tengah bekerja, kami akan siapkan betul-betul nanti bila bersemuka. Itulah antara janji-janji manis mereka dan kami memang tuntut. Seterusnya, tuan-tuan puan, melihat kepada pandemik COVID-19 yang tidak berkesudahan sedangkan SPM semakin hampir, kami mula membuat refleksi daripada Magic Envelope tadi. Apa yang kami perlu lakukan seterusnya kerana perjuangan kami ni semakin hebat. Kami lihat kekuatan apa yang kami ada lah sekarang. Yang pertama, kami ada data murid. Kami ada data murid yang satu pun tidak dicicirkan. Yang kedua, di tangan murid ni ada bahan selari dengan bahan PDP cikgu. Jadi bermaksud PDP cikgu sekarang ni lebih berstruktur. Yang ketiganya, kami ada alat pemantauan dan rangkaian kerja yang senada dari segi tiga-tiga unit ini. Manakala ibu bapa pun dan komuniti sentiasa menyokong apa yang kami laksanakan. Okay, seterusnya, mulai 2020, kami mula menjajarkan semula keperluan sekolah mengikut situasi demi situasi bermula dengan mengemas kini semula program dalam pelan tindakan tahun 2020 tersebut. Yang menstrukturkan semula agihan pemantauan antara guru-guru penolong kanan itu dan juga daripada guru kanan mata pelajaran dan panitia. Dari segi kompetensi guru pula, kami menilai semula dan membuat penjajaran dan bimbingan berterusan melalui keberhasilan guru. Dan seterusnya, membina rakan elit mata pelajaran untuk mata pelajaran yang berisiko seperti sejarah dan bahasa Melayu. Seterusnya, untuk murid, kami membugarkan headcount murid bukan sahaja dari sudut akademik tetapi juga sahsiah. Baiklah, seterusnya, dalam mempersiapsiagakan membantu calon SPM 2020, peranan semua pentadbir sangat penting dalam memastikan apa yang dirancang berlaku dan memastikan momentum semua orang adalah konsisten. Kerana itulah empowerment, delegation, leadership, sikap saling mempercayai amat penting antara kami. Pemantauan dilakukan bersama dan hasil dapatan kami sentiasa kongsikan bersama di dalam PLC ataupun perbincangan secara tidak langsung. Kompetensi guru juga perlu ditingkatkan dengan bimbingan keberhasilan oleh pegawai penilai pertama. Dan pegawai penilai pertama ini juga akan membuat pencerapan dan konsultasi kepada guru yang sama.
dapatan pencerapan akan dibincangkan. Jadi sesi perbincangan ini merupakan sesi bagaimana kami menyantuni guru. Okey, seterusnya, apabila murid tingkatan 5 bersemuka, next slide-nya, kita tidak mempunyai banyak masa dengan calon SPM ini, apatah lagi dengan ketidaktentuan situasi. Maka jiwa murid tu kita kena genggam betul-betul secara berterusan sehinggalah tarikh akhir peperiksaan. Semua aktiviti pengayaan, latih tubi memang kami laksanakan tanpa putus asa. Namun begitu tuan-tuan dan puan-puan, ada kalanya emosi murid, emosi guru ini turun naik. Jadi itulah sebenarnya cabaran pandemik COVID-19 yang perlu kita hadapi dan ditangani dengan baik. Seterusnya, maka dengan izin Allah PDPR murid tingkatan 5 yang kami dapat sentuh 100% itu menunjukkan peningkatan yang positif semasa PKPB walaupun hanya 60.19% tetapi apabila bersemuka kehadiran mereka sangat baik. Kerana kalau dirujuk kepada purata kehadiran sekolah ialah 89.2%. Untuk sekolah yang biasa-biasa saya merasa sangat bersyukur. Begitu juga kalau kita lihat dari segi outcome. Next slide. Prestasi bahasa Melayu dan sejarah semasa peperiksaan percubaan juga meningkat berbanding dengan TOV dan berlaku lonjakan sarjana SPM tahun 2020 berbanding pada tahun 2019 dari segi GPS dan LMS walaupun tidak sehebat sekolah lain tetapi ia merupakan penanda arasan baru bagi sekolah kami. Alhamdulillah, kami perlu berusaha lagi sebenarnya. Namun begitu para hadirin para hadirin sekalian, next slide, kami perlukan satu struktur yang kuat untuk memastikan bahawa kejayaan sekolah ini dapat dipertingkatkan lagi dengan lebih baik. Maka pengurusan data yang lebih cekap amat penting dalam membuat keputusan bagi membantu pengurusan dan pemantauan yang lebih baik untuk meningkatkan keyakinan ibu bapa dan juga pemegang taruh. Kerana itulah, kita lihat kepada next slide. Adanya penambahbaikan dan penstrukturan semula data-data asas yang kami ada. Dari sampul surat itu menjadi katalis kepada kami bahawa kepentingan capaian big data dengan satu sentuhan jari sahaja. Okey, slide seterusnya. Kami mula menyusun semula secara sistematik keperluan data sekolah dengan memberi kepercayaan kepada setiap unit. Sebagai pentadbir bagi keperluan pengurusan dan pentadbiran, kami hanya menggunakan Google Drive saja sebagai asas capaian. Mengapa Google Drive ini? Jawapannya simple. Simple make easy. Semua orang boleh gunakan. Maka inilah penyusunan semula OTD kami. Okey, seterusnya. Contoh, saya berikan contoh OTD pentadbiran melibatkan banyak aspek. Di antaranya ialah ERPH online dan pencerapan guru sebagai asas pemantauan dan bimbingan kepada guru-guru. Di sinilah medan kami pentadbir melihat apa yang berlaku dalam PDP guru dan menyantuni guru dalam masa yang sama. Okey, seterusnya ialah contoh, next slide ialah OTD kurikulum. Kepada OTD kurikulum ini, kepentingannya saya melihat kepada PBD, pentaksiran bilik darjah. Marksheet PBD telah kami reka bentuk untuk melihat tahap pencapaian setiap murid. Ada video di situ, setiap subjek dan juga remarks untuk semua pentadbir sama ada guru penolong kanan pentadbiran, KOKO maupun GKMP untuk melihat progresnya sepanjang tahun. Okay. Next slide ialah contoh untuk OTD hal ehwal murid, keperluan analisis PDPR. Keperluan analisis PDPR setiap murid, setiap subjek, setiap hari untuk keperluan analisis harian dalaman kami. Supaya membolehkan tindakan susulan segera boleh dilaksanakan oleh kaunselor, guru tingkatan, guru subjek maupun pentadbir. Jadi jika ada keperluan kami akan menghantar laporan
laporan yang disebut sebagai notis keprihatinan kepada ibu bapa, iaitu laporan ketidaksertaan murid semasa PDPR. Okay, slide seterusnya ialah contoh. Sekolah kami telah membudayakan penggunaan storyboard untuk membolehkan murid, ibu bapa mengikuti PDPR sama ada secara offline atau offline, lengkap dengan objektif yang akan diuji ataupun aktiviti link latihan serta link kehadiran dan juga meet. Seterusnya ialah contoh. Saya berikan contoh OTD library, perpustakaan juga diwujudkan. OTD perpustakaan ini penting untuk membantu guru dan murid untuk mendapatkan bahan sumber pembelajaran supaya dapat membantu murid pada bila-bila masa siang ataupun malam. Contoh seterusnya untuk penggunaan co-curriculum juga, di mana kita perlukan data ini nanti. Next slide lagi berkaitan dengan co-curriculum. Data-data ini diperlukan untuk keperluan PAJSK. Okay. Dan akhir sekali, contoh ialah berkaitan dengan akses kepada ibu bapa. Next slide ialah contoh kepada akses ibu bapa. Ibu bapa boleh mengakses keputusan PBD dan juga peperiksaan sekolah dengan hanya memasukkan data asas sahaja. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, itulah antara OTD yang kami reka bentuk untuk memudahkan warga guru, dan sebagai rumusannya sebenarnya para hadirin sekalian, bermula dari satu sampul surat kita dapat satu data mentah yang sangat bermakna dari seorang murid sama ada secara langsung ataupun tidak langsung. Jadi data-data mentah inilah yang boleh dibangunkan bagi membantu pengurusan pentadbiran sekolah untuk mendepani, yang penting sekali ialah mendepani ketidaktentuan situasi terutamanya semasa pandemik COVID-19 nanti. Sistem yang dibangunkan dan mesra pengguna ini dapat menyediakan satu platform kepada pentadbir dan warga sekolah untuk melaksanakan yang pertama sekali pemantauan, penilaian, pelaporan yang lebih berkesan bagi membantu meningkatkan prestasi murid dan meningkatkan kepercayaan pemegang taruh. Dan akhir kata daripada saya, slide terakhir lah daripada saya. Saya ingin mengucapkan terima kasih atas peluang yang sangat berharga ini untuk saya berkongsi kepada rakan-rakan pengetua dan guru besar yang lagi hebat di luar sana. Semoga ia dapat memberi manfaat dan dapat mencetuskan idea yang lebih inovatif dan kreatif lagi dalam mendepani cabaran pendidikan norma baru. Sekian, terima kasih. Saja daripada saya. Alhamdulillah, terima kasih Puan Norsani binti Basar, Pengetua SMK Permas Jaya atas pembentangan yang begitu baik, begitu cemerlang. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih. Hadirin sidang pendengar sekalian, kita beralih kepada Q&A, sesi Q&A, soal jawab. Berdasarkan kepada kiriman dalam talian saudara pendengar sekalian, di sini ada beberapa soalan. Saya pilih 2 soalan. Yang pertama, boleh Puan Norsani? Silakan. Okey, terima kasih. Apakah agaknya cabaran terbesar yang Puan serta sekolah hadapi dalam melaksanakan program Magic Envelope ini, supaya nanti kalau kita jalankan kita boleh atasi cabaran-cabaran tersebut? Silakan Puan. Terima kasih Tuan Moderator. Jawapannya, soalannya baik ya, sangat baik. Sebenarnya kalau kita lihat Magic Envelope ni dia sangat mudah, simple. Just hantar dan kemudian ambil balik kan. Itu memang sangat simple. Apabila kita menyebut cabaran, sebenarnya dalam semua peringkat proses pelaksanaan kita mempunyai cabaran yang berbeza-beza. Dari awal proses sehinggalah ke akhirnya. Walaupun kita rasa perkara itu sangat mudah,
Maka untuk mengatasi cabaran-cabaran di setiap peringkat pelaksanaan ini, sebenarnya proses PDCA itu penting. Kita mesti berulang-ulang, PDCA itu mesti berulang-ulang, tindakan penambahbaik yang sentiasa berlaku, dibuat dengan segera untuk mengelakkan konflik. Jika berlaku konflik maka kita akan berhenti. Jadi dalam konteks Magic Envelope ini sebenarnya bagi kami proses peringkat pemulangan itu, kalau dilihat data tadi hanya 80% saja. Bagaimana kita kemudiannya cuba berkompromi dengan murid, dengan guru, dengan ibu bapa untuk memastikan kejayaan yang berikutnya. Ada plan seterusnya lah. Harap menjawablah. Terima kasih Puan Rosadi. Lagi satu soalan susulan daripada itu. Pada pandangan Puan lah bolehkah agaknya kaedah ini, program ini, Magic Envelope ini diguna pakai oleh sekolah-sekolah yang mungkin berlainan situasi, muridnya ramai ataupun sebagainya lah. Sebab Puan kata tadi pelajar Puan tak ramai kan? Betul kan Puan? Betul-betul, pelajar saya hanya 500 orang. Okey, untuk menjawab soalan tu sebenarnya kalau kita nak semua boleh jadi. Itu kunci dia. Ya. Jadi untuk sekolah yang kecil macam saya, kami tak ada masalah untuk melaksanakan dalam satu fasa saja. Tapi kalau untuk sekolah-sekolah yang besar, sebenarnya mereka perlu membuat beberapa fasa untuk memastikan bahawa setiap murid mendapat satu envelope. Sebab satu envelope tu memberikan satu nilai kepada murid tersebut seolah-olah dia mendapat sesuatu daripada guru. Saya harap menjawab. Terima kasih. Okey, majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada Puan Norsani Basar, Pengetua Cemerlang SMK Permas Jaya 3. Untuk perkongsian yang kedua, kita berehat dulu selama 6-7 minit. Jangan pergi ke mana-mana kerana selepas ini kita akan mendengar pembentangan amalan terbaik yang akan disampaikan oleh Ustaz Solehin bin Muhammad Saleh, dari Pengetua Sekolah Menengah Agama Jawahir Al-Ulum. Saya serahkan kepada Augustin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekolah Menengah Agama Jawahir Al-Ulum Sekatan Semaju merupakan sebuah sekolah yang melaksanakan pembelajaran dua kurikulum, iaitu kurikulum kebangsaan dan kurikulum Puspadudin. Sekolah ini memiliki beratkan pengajaran bentuk rohani dalam kurikulum, dalam kelas dan juga di luar kelas, ini kurikulum dan kurikulum, supaya murid dapat kesinambungan ilmu dari segi duniawi dan ukhrawi, dan juga untuk menjadi seorang murid yang kesinambungan dari segi jari, yaitu jasmani, emosi, rohani dan intelektual. Sekolah Menengah Jawahir Ulum ini menggunakan slogan Jemaah Tonggak Keberhasilan untuk mencapai hasrat kualiti guru dan juga murid-murid dalam membangun insan dalam kejadian akademik dan sosial murid ini dalam menyusui cabaran. Syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi kita telah melihat video korporat SMA Sekolah Menengah Agama Jawahir Al-Ulum Batu Pahat. Sekarang kita masuk ke slot 2, pembentangan amalan terbaik PDPI. Sebelum saya mempersilakan Ustaz Solihin, mari sama-sama kita mengenali dengan lebih dekat pembentang kedua kita pada petang ini. Beliau ialah Tuan Haji Solihin bin Muhammad Soleh, Pengetua SMA Jawahir Al-Ulum Senggarang Batu Pahat. Berkelulusan ijazah sarjana muda Usuluddin Universiti Al-Azhar Mesir. Mendapat diploma pendidikan daripada Institut Pendidikan Guru Bandung. Memulakan perkhidmatan sebagai guru penolong di SMA Jawahir Al-Ulum pada tahun 1999. Kerjaya beliau terus meningkat dan dilantik sebagai GPK pentadbiran pada tahun 2000. Seterusnya diberi amanah sebagai pengetua bermula Januari 2001 oleh Lembaga Pengurus Sekolah, dan jawatan tersebut disambung ketika KPM, Kementerian Pendidikan Malaysia, mengambil alih sekolah agama menjadi sekolah bawah kementerian bermula tahun 2013. Dengan pengalaman selama 20 tahun sebagai pengetua, sebagai pentadbir, tentulah banyak kejayaan yang telah diraih. Dibantu dengan pengalaman dan pergaulan yang luas dengan masyarakat setempat, telah meletakkan beliau sebagai pengetua yang sangat cemerlang. Untuk maklumat semua, sekolah ini telah dikukuhkan pada tahun 1964 dengan nama Madrasah Arabiyah Senggarang sebagai sekolah agama rakyat. Pada tahun 1995 ditukar kepada SMA Jawahir Al-Ulum. 2013, Kementerian Pendidikan Malaysia telah mengambil alih pengurusan dengan mengekalkan pentadbir, mengekalkan pengetuanya dan sistem sekolah yang sedia ada. Sekolah ini mengandungi 32 orang guru, 5 staf dan 261 orang pelajar. Emas tempayan buatmu puteri, busana indah buat rupawan. Tugilah Tuan tampilkan diri bersama madah kata ucapan. Dan ini majlis menjemput dan mempersilakan Tuan Haji Solihin bin Muhammad Saleh, Pengetua SMA Jawahir Al-Ulum, untuk membentangkan amalan terbaik SMA Jawahir Al-Ulum. Dipersilakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Yang berbahagia Tuan Moderator Ustaz Haji Ahmad bin Awang, yang berbahagia pegawai-pegawai SIP Plus dan SIC Plus, yang berusaha, warga kepimpinan sekolah, warga pendidikan, hadirin hadirat yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, bersyukur saya pada Allah SWT pada petang yang mulia ini kerana dapat berkongsi ilmu dan amalan terbaik PDPR. Dan perkongsian amalan baik ini pada petang ini adalah perkongsian kecil saja, tak hebat mana pun. Jadi tapi di atas perkongsian kita sama-sama ambil kebaikan, insya-Allah. Jadi program ini diberi nama Dare to Success, itu ringkasannya DTS, dalam bahasa Arabnya Asyaja'atu lin Najah. Jadi perancangan program DTS iaitu cuma satu matlamat projek saja, iaitu meningkatkan kualiti GPMP mata pelajaran matematik dan sains SPM tahun 2020. Sementara objektif projek ini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, adalah untuk meningkatkan peratusan pelajar cemerlang bagi subjek sains dan matematik, dan juga meningkatkan minat murid terhadap proses PDP, dan seterusnya meningkatkan kualiti PDP guru. Bila kita ingin membuat satu program, sudah pastinya kita kena rancang dengan baik, dan di antaranya tidak boleh tidak 4 perkara ini mestilah kita ketahui, iaitu pertama itu mencari masalah yang kita hadapi, data yang menyokong masalah tersebut, apa punca masalahnya, dan apa alat yang digunakan untuk menyelesaikan masalah itu. Jadi masalah yang berlaku itu kita dapat kesan, kami dapat kesan melalui brainstorming, kemudian melalui pemerhatian, dan yang terakhir sebagai program itu iaitu semakan, mengambil keputusan bahawa yang nak dijalankan program itu adalah keputusan peperiksaan SPM rendah melalui DTS. Maka masalah yang dipilih adalah keputusan peperiksaan SPM 2016 rendah, yang matlamat projeknya meningkatkan kualiti GPMP matematik dan sains SPM. Maka itu kami melihat kepada 2 mata pelajaran ini, GPMP-nya terlalu tinggi, iaitu mata pelajaran matematik, GPMP-nya 5.86 mata, sementara sains 4.08 mata pada tahun 2016. Maka oleh itu kami mencari untuk menyelesaikan masalah, kena cari punca masalah melalui tulang ikan Ishikawa, dan kami dapati ada 4 punca utama yang menyebabkan keputusan SPM dalam subjek sains dan matematik itu rendah. Punca masalah yang pertama adalah kerana manusia, yang kedua peralatan, yang ketiga bahan, yang keempat kaedah. Hasil daripada itu, bincangan telah berlaku melalui alternatif dan pemilihan program, maka punca kaedah itulah yang kami pilih kerana nak meningkatkan kualiti guru. Kerana guru mengajar secara berpusat dan mengajar cara yang lama. Oleh itu, alternatif program untuk mengkualitikan guru ini dalam pengajaran PDP iaitu mengadakan program Dare to Success, Asyaja'atu lin Najah. Bagaimana program ini kita dapat kongsikan dengan melalui kemufakatan undian, yang mana 9 orang guru daripada 11 orang guru SPM telah bersetuju untuk mengadakan program ini. Apa itu Dare to Success? Iaitu Asyaja'atu lin Najah. Ialah satu program yang dijalankan bagi meningkatkan peratusan cemerlang bagi subjek sains dan matematik. Untuk cabaran, program ini adalah untuk cabaran kepada guru, cabaran kepada murid untuk meningkatkan minat dan keseronokan untuk mengajar dan belajar. Maka pelaksanaan intervensi
melalui 3 alat ini, iaitu kenal pasti objektif yang ingin dicapai melalui amalan PDPCA. Yang keduanya, implementasi POLC, iaitu melalui dialog prestasi. Yang ketiganya, melalui kaedah penyelesaian Ishikawa. Dalam melaksanakan perancangan ini, iaitu Carta GAN dalam program BTS tahun 2020, pada bulan Januari awal tahun merancang melalui mesyuarat dan taklimat guru SPM, dan seterusnya daripada Februari hinggalah ke ujung tahun pelaksanaan program DTS. Dan kita lihat juga, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Carta GAN pada program DTS daripada tahun 2016 hingga 2020. Selama 5 tahun program DTS ni dah pun berlangsung, dan apa yang kami nak lihat, apa yang akan berlaku hasil DTS ni pada 2020. Jadi untuk mengambil perkara tersebut, sesi brainstorming dan sesi penetapan telah dilakukan, iaitu dengan melakukan sesi taklimat pada guru SPM, pembentangan pelaporan intervisi semua mata pelajaran SPM, iaitu 11 mata pelajaran, dan akhirnya penetapan 2 mata pelajaran yang dipilih, sains dan matematik. Jadi pelaksanaan program BTS ini ada 6 program yang telah disetujui dalam perbincangan oleh guru-guru SPM. Tapi disebabkan PDPR dan 3 program DTS yang memberi impak besar kami laksanakan, iaitu pertama buku ganjaran, yang kedua online channel, dan yang ketiga PLC guru. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, amalan baik yang pertama buku ganjaran. Setiap murid diberi buku ganjaran bermula dari tingkatan 4 dan digunakan hingga ke tingkatan 5. Jadi stiker akan dikumpulkan, dan apabila cukup sampai ganjaran tersebut, murid akan diberikan hadiah mengikut ganjaran yang tertera di buku ganjaran tersebut. Jadi murid akan diberikan stiker apabila melakukan perkara-perkara ketika PDC ataupun PDR daripada 2016 hingga 2019, 2020 dan PDPR, iaitu kehadiran murid di dalam kelas PDPR, respon terbaik di dalam kelas, pembentangan terbaik, membuat rumusan yang tepat, markah tertinggi dalam kuis, pantas menghantar latihan dan jawapan yang betul, buku nota yang cantik. Jadi inilah perkara-perkara yang dilakukan oleh murid untuk menggenjar ganjaran yang diberikan dalam buku ganjaran. Inilah di antara ganjaran yang telah disampaikan kepada murid-murid. Data ganjaran online daripada tingkatan 4 dan tingkatan 5 yang direkodkan markah untuk simpanan guru mata pelajaran sains dan matematik. Amalan baik yang kedua iaitu online channel, iaitu quizzes, di mana murid menjawab soalan kuis atas talian setiap kali selepas habis sesi PDPR berlangsung. Markah murid dipaparkan, murid mengenal pasti kesalahan yang dilakukan dan guru memberikan jawapan yang tepat kepada murid. Online pula yang terusnya iaitu word wall, quiz board, Kahoot, Quizizzer. Ini semua adalah untuk memudahkan kepada ketangkasan murid untuk menjawab soalan. Kan? Murid pastinya sentiasa bersedia untuk menjawab soalan. Sebab apabila murid dapat jawapan, siapa yang dulu dapat jawab, dia akan dapat bintang tu tadi. Online channel seterusnya iaitu live worksheet. Live worksheet ini murid boleh dapat jawapan dan markah selepas menjawab soalan. Soalan objektif.
Dan seterusnya online channel iaitu Google Form, yang mana Google Form ini diberikan berbagai-bagai bentuk soalan untuk memantapkan murid-murid untuk skor mata pelajaran sains kertas 1. Seterusnya online channel video PDPR. Semua channel ini untuk memudahkan murid mendapatkan nota, soalan serta penghantaran tugasan. Dan online channel seterusnya iaitu Google Meet. Jadi Google Meet ini satu pembelajaran dua hala, memudahkan perbincangan antara guru dengan murid seperti bersemuka lah. Jadi tidak dinafikan semua aplikasi online ni turut digunakan oleh cikgu-cikgu di semua sekolah. Tetapi kenapa ia menarik minat untuk murid saya, iaitu tentang buku ganjaran yang telah saya jelaskan tadi. Dan seterusnya kelas pemulihan sains matematik melalui aplikasi WhatsApp. Jadi guru kelas ini melalui WhatsApp sebagai perhatian kepada murid-murid supaya tidak ketinggalan dalam WhatsApp ini apa yang mereka pelajari melalui soalan-soalan dan jawapan terus menerus pada guru. Dan terus juga online channel iaitu kelas pemulihan sains matematik video dan Google Meet. Jadi kita lihatlah melalui video ni guru matematik menerangkan jalan permasalahan. Tengah satu kat sini. Okey. Yang bentuk ni sama 1/2. Maka awak akan jumpa setengah satu kat sini. Okey, itu satu contoh. Dan yang seterusnya online channel ini hasil kerja murid pembelajaran PDPR dapat kita lihat kreativiti murid-murid dalam PDPR dan kita lihat pandangan mereka dalam tajuk yang mereka pelajari, mereka dapat menguraikannya. Maka itu kita lihat video ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan Karim kepada Cikgu Nana dan rakan-rakan sekalian. Okey, saya dapat tajuk kesan alkohol terhadap kesihatan. Kita dapat tahu yang kita tahu alkohol tu adalah minum keras seperti arak dan ianya memabukkan dan menyebabkan hal-hal. Seterusnya itu hasil kerja murid pembelajaran melalui PDPR. Dapat dilihat jawapan dan terus penandaan dan markah. Maka murid dapat lihat. Dan seterusnya tuan-tuan dan puan-puan sekalian, iaitu amalan baik yang ketiga, iaitu PLC guru. Guru senior sains tingkatan 5 berkongsi maklumat dan ilmu berkaitan PDPC melalui teacher sharing section dan learning walk. Jadi guru berkolaboratif mencari isu ataupun masalah murid serta penambahbaikan dalam PDPC dan menjalankan juga aktiviti PLC ini bersama guru matematik sekolah lain. Ini PLC online. Jadi PLC online ini adalah aplikasi Google Meet yang lebih memudahkan guru-guru sains untuk mengadakan perkongsian ilmu dan perbincangan sesuatu masalah. Pengukuhan aktiviti membudayakan amalan. Jadi pengukuhan untuk mencari dana program DTS ni, di antaranya program infak, iaitu untuk membantu murid-murid yang tidak berkemampuan untuk mengikuti PDPR, maka itu pemberian tablet kepada murid yang tidak berkemampuan untuk memudahkan murid mengikuti PDPR. Jadi pemberian sumbangan kepada keluarga murid yang susah. Jadi dana ini diperolehi dari semua warga semaju, ibu bapa, komuniti setempat dan badan-badan NGO. Dan sebagai pengukuhan juga, murid-murid ini mengamalkan amalan harian, iaitu diantaranya solat sunat duha sebelum waktu rehat, solat hajat selepas solat padu maghrib, dan juga bacaan Yasin setiap hari Khamis, bacaan surah-surah pilihan tertentu, suratul Waqiah, suratul Muluk dan sebagainya. Dan program usrah
30 minit sebelum PDP bermula setiap hari Khamis yang melibatkan guru dan murid. Dan juga amalan tazkirah dibuat bawah program Sumur diketuai oleh murakib di kalangan pelajar. Dan kekuatan juga untuk pemantapan diadakan dialog prestasi sama guru dan seterusnya kita buat semakan kan, iaitu melalui pemantauan buku mengajar, buku rancangan mengajar dan pencerapan PDPC dan juga pencerapan buku kerja murid semua tingkatan dan semua mata pelajaran secara pilihan saja, tidak semua buku. Dan seluruh untuk penilaian kepada program DTS ini diadakan satu sesi perkongsian guru sarana TSS 01 ini untuk menyelesaikan apa yang telah berlaku dan kira timbul permasalahan. Dan seterusnya pemantauan prep waktu malam bagi pelajar di asrama, yang semua pelajar tingkatan 5 berada di asrama secara berjadual setiap malam 2 orang guru, 1 orang guru akademik, 1 orang guru untuk mata pelajaran KBD bahasa Arab. Dan juga bimbingan daripada SIP Plus dan SIC Plus daripada PPD Batu Pahat dan juga penglibatan komuniti daripada IPG Tun Husin On Batu Pahat dan NGO Nisa Batu Pahat untuk motivasi kepada pelajar. Dan tindakan seterusnya iaitu pemakluman balas daripada penghulung kanan dan guru kanan mata pelajaran yang menyatakan bahawa DTS ni amat baik dan boleh diteruskan. Maklum daripada murid, kita lihat seorang murid bernama Lokman ni, ETR-nya C, tapi pesan sebenar keluar result dia adalah dapat A. Dan seorang lagi Diana Hanfiah ni, ETR C, SBM sebenar keluar A tolak. Maklum malas daripada ibu bapa, banyak maklum malas daripada ibu bapa yang saya terima, dan ini di antaranya kan, ibu bapa rasa gembira dan bersyukur di atas perubahan anak-anak beliau kan, dalam pembelajaran PDPR ni. Maklum malas dari guru iaitu guru subjek sejarah, bahasa Inggeris, Usuluddin dan Syariah menggunakan konsep PDPR DTS tadi. Apa keberhasilan dan impak tuan-tuan daripada program DTS tadi tu? Alhamdulillah peningkatan GPS SPM sekolah telah pun berlaku. Dan kita lihat pada tahun 2019 GPS sekolah 3.97 meningkat kepada tahun 2020 2.80 iaitu bezanya 1.17 darab mata. Keputusan perpindahan SPM tahun 2020, 2 mata pelajaran dalam program DTS iaitu matematik dan sains. Kita lihat mata pelajaran matematik tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Iaitu murid yang cemerlang. Objektif itu memberikan kecemerlangan pada murid dalam GPMP. Kita lihat matematik, murid cemerlangnya selama 16 orang, iaitu 12 orang A dan A tolaknya 4 orang. Dan yang paling rendah dia punya grade adalah grade C. Kita lihat pula mata pelajaran sains. Murid yang cemerlang selama 22 orang, iaitu A plus mewakili 2 orang, A 10 orang, A tolak 10 orang dan grade yang paling rendah adalah B. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, ini data menunjukkan bahawa peningkatan 2 mata pelajaran ini pada tahun 2020. Program ini berjalan selama 5 tahun, 2016 dan hasilnya kita lihat pada tahun yang terakhir pada 2020. Ini peningkatan GPM PSPM matematik 3.89 pada tahun 2019 meningkat kepada 2.48 pada 2020 yang peningkatannya beza iaitu 1.41 mata. Sementara sains
pada 2019 GPMP-nya 3.26 meningkat kepada 1.93 pada tahun 2020. Beza GPMP-nya 1.33 mata. Oleh itu tuan-tuan, puan-puan sekalian, bila pencapaian peningkatan tu nampak daripada program DTS ini, sudah pasti anugerah akan mendatang daripada pihak PPG Pertubuhan. Jadi anugerah, alhamdulillah, daripada anugerah tersebut, iaitu anugerah peningkatan GPS tertinggi kategori sekolah luar bandar. Dan juga anugerah pencapaian anugerah pengakalan kecemerlangan LMS 1% lulus. Mana semua murid dapat sijil. Dan juga mata pelajaran sejarah, anugerah pencapaian SPM mata pelajaran sejarah sekolah yang kedua tertinggi anjakan dia punya GPMP dalam mata sejarah daripada 3.81 pada tahun 2019 meningkat kepada 2.83 pada tahun 2020 yang mana jurangnya 0.9 mata. Sementara mata pelajaran matematik yang terlibat dengan DTS iaitu sekolah yang pertama, sekolah yang tertinggi onjakannya dalam mata pelajaran ini iaitu daripada 3.89 pada 2019 melanjak pada 2.48 pada 2020, jurangnya adalah 1.41 mata. Demikian juga tuan-tuan dan puan-puan atau pelajaran sains pun anjakan paling tinggi iaitu daripada 3.26 mata pada 2019 meningkat kepada 1.93 pada tahun 2020 yang jurangnya 1.33 mata. Jadi pengiktirafan yang kami dapat iaitu daripada Jabatan Pendidikan Negeri Johor, daripada MPSM, pengiktirafan kepada guru yang berjaya meningkatkan kualiti guru, kualiti murid dan mata pelajaran. Pengiktirafan kepada murid dengan adakan pertandingan bowling dan ajak jamuan bagi pelajar asrama, kita raikan dia dengan anugerah kecemerlangan. Dan juga pengiktirafan murid diadakan program apresiasi dan juga anugerah Minggu Sains Negara yang mengikuti program itu dan juga lawatan ke KLCC dan persekitarannya. Dan yang terakhir pengiktirafan PIBG yang dalam majlis penganugerahan kecemerlangan. Dan apakah seterusnya yang perlu dilakukan oleh Jawairul Ulum ini iaitu mengekalkan program DTS ini sebagai program unit sains dan matematik. Yang keduanya menyebar luas program DTS kepada semua mata pelajaran SPM di Semaju. Dan yang ketiganya memberi anugerah kepada setiap kejayaan guru dan murid sebagai motivasi untuk terus cemerlang. Oleh demikian itu, tuan-tuan dan puan-puan, inilah saja yang dapat saya kongsikan dalam program amal baik daripada Sekolah Menengah Agama Jawairul Ulum. Semoga memberi manfaat kepada semua, insya-Allah. Itu saja. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jangan bagi dulu Ustaz. Ada soalan nanti. Alhamdulillah. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas pemandangan yang sangat baik. Sepanjang saya melihat pemandangan tadi, komen-komen yang masuk untuk kedua-dua bintang sangat positif. Jadi majlis mengucapkan tahniah dan terima kasih kepada Ustaz dan juga kepada Puan Husani. Alhamdulillah. Untuk seterusnya kita masuk kepada sesi Q&A. Daripada komen-komen yang diberi oleh para pendengar kita, ada beberapa soalan yang boleh kita kongsi dengan Ustaz. Yang pertama sekali, dalam suasana pandemik ini, Ustaz tadi ada anugerah macam-macam. Apakah agaknya bentuk ganjaran yang boleh Ustaz beri kepada pelajar-pelajar untuk mengekalkan motivasi mereka dan meningkatkan lagi pencapaian mereka? Silakan Ustaz. Terima kasih yang bertanya. Jadi sebagai memberi pengiktirafan murid yang bersungguh-sungguh belajar walaupun belajar di rumah melalui PTPR dalam pandemik ni kan agak sukar, pihak sekolah tidak memandang ringan usaha murid ni.
Oleh itu beberapa anugerah kita akan bagi kepada murid-murid yang berjaya. Semuanya berjaya ni, lulus 100%. Jadi yang pertama, anugerah sijil cemerlang PDPR bersama plak. Pihak sekolah akan bagi kepada murid-murid ni. Yang keduanya, pengiktirafan dia, wang simpanan BSN bernilai RM50 bagi murid yang mendapat keputusan SPM-nya 8A ke atas. Dan yang ketiganya, pemberian tablet kepada murid yang mendapat straight A. And itu di antara hadiah-hadiah yang kita sediakanlah kepada murid-murid yang berjaya, insya-Allah. Itu saja. Alhamdulillah. Duit tu boleh tambah lagi tu kalau banyak tabungnya. InsyaAllah. Boleh. InsyaAllah boleh. Boleh insyaAllah. Seterusnya Ustaz, ada pendengar kita yang bertanya, antara program-program yang dibuat oleh sekolah tadi, mana satu agaknya program yang paling memberi impak ke atas kejayaan sekolah, terutama sekali dalam subjek matematik dan subjek sains? Terima kasih yang bertanya. Alhamdulillah, program online channel ni, jadi yang besar beri ganjar berimpak tinggi dalam itu adalah program buku ganjaran. Semua program itu program online channel buku ganjaran ini yang telah saya terangkan sebelum ni dalam slide tadi. Jadi murid-murid ni berlumba-lumba nak kejarkan dunia bintang tu dan juga anugerah daripada bintang. Kadang sesiapa yang menghantar kerja dengan cepat, dia bukan dapat satu, dapat 5. Dapat 5 bintang. Jadi murid-murid cepatlah hantar kerana terfokus kepada ganjaran tu. Bila dia dapat 5 bintang, penuh satu muka surat, cepat penuh, maka dapat satu anugerah. Daripada situlah memberikan respon kepada murid untuk hadir dalam PDPR dan merupakan program buku ganjaran muka bagi saya lah punca kuasa kepada anjakan kepada semuanya. Dalam pandemik ini. InsyaAllah. Itu saja Ustaz yang saya dapat jawab. Alhamdulillah, saya ingat itu saja 2 soalan yang sempat kita kongsi dengan para pendengar sekalian. Kita sudah sampai ke penghujung pembintangan, hampir 1 jam setengah. Untuk akhirnya, majlis sekali lagi mengucapkan ribuan terima kasih kepada Puan Norsani binti Basar, Pengetua SMK Permas Jaya 3, dan Ustaz Solihin bin Muhammad Soleh, Pengetua SMA Jawahir Al-Ulum, atas pembintangan yang sangat cemerlang. Tidak lupa juga kepada semua SIP partners Johor yang bertungkus lumus mengadakan channel perkongsian terbaik kita pada petang ini. Juga pegawai-pegawai daripada JPM, dan tidak lupa kepada rakan kongsi strategi kita, iaitu Bank Muamalat Berhad Cawangan Batu Pahat, serta semua pengetua, guru besar dan hadirin hadirat sekalian. Akhir sekali, saya memohon banyak-banyak maaf andai kata sepanjang mengacarkan majlis ini ada salah, ada silap, tersasul bahasa, tersasul kata. Minta maaf. Jadi itu saja. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.